Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi dan kita akan sambung hadis yang pertama yang belum lagi habis. Kita baca dulu daripada kitab Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadits An-Nabawi, kisah-kisah gaib daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih dalam tajuk berkenaan dengan hari kiamat. Apa yang berlaku pada hari kiamat? Hadis yang pertama ialah berkenaan dengan seorang yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kita telah melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam haddatha amma yakunu min hisabillahil ibad fi yaumil mi'ad wa mururin nasi 'ala as-sirat. ثم قال ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل النار دخول الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني rihuha wa ahraqani zakauha fayad'u Allah ma syaa Allah an yad'u thumma yaqulu Allah hal asaita in u'tita dhalika an tas'alani ghayrah fayaqul la wa 'izzatika la as'aluka ghayrah wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma syaa fayasrifu Allahu wajhahu 'anil nar fa idza aqbala 'alal jannah wa ra'aha sakata ma syaa Allahu an yaskuta thumma yaqul ay rabbi qadimni ila babil jannah. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sini, iaitu yang terakhir bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang seorang yang selepas dikeluarkan oleh Allah daripada neraka, dia berdoa kepada Allah supaya dipusingkan wajahnya yang sedang menghadap ke neraka, kerana bahan api neraka itu seolah-olah masih membakar dirinya. Jadi bahan dalam hadis disebut fa innahu qad qashabani rihuha, bahan tu masih lagi menampak muka, wa ahraqani zakauha, dan panasnya itu masih membakar, padahal dia keluar dah. Jadi sebab itulah dalam Quran Allah sebut satu amaran adalah kita mengambil perhatian yang serius
wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ayat-ayat lain sebut masuk neraka tu, tapi ayat ni sebut fatamassakumun nar, iaitu dijilat oleh api neraka. Bayangkan Allah sebut dijilat. Hadis ni sebut bahan tu orang tak tanggung dah. Kalau dijilat, wal-iyadzubillah, maka kata ulama sebenarnya ia terbakar di dalam api, melalui api neraka. Maka Allah kata janganlah kamu cenderung berasa redha, boleh faham ya, berasa aman kepada orang yang zalim. Bukan cenderung saja, siapa peringkat redha, siapa peringkat berasa aman. Betul Allah sebut dengan tarkanu. Perkataan itu memberi maksud kita duduk dan berasa selesa. Kerana akhirnya kata Allah fatamassakumun nar, kamu akan dijilat oleh api neraka, yakni disentuh oleh api neraka. Maka sebab tu sebelum kita mati ni, kita kena doa sungguh-sungguh dan amin sungguh-sungguh doa yang telah dibacakan. Selalu kita dengar orang baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, ada 3 dan doa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Belum kita kejar. Apakah kebaikan dunia itu hanya diperolehi secara percuma dan kebaikan akhirat diperolehi secara percuma? Kalau kita baca dalam surah Ali Imran, Allah tidak memberikannya percuma. Di dalam surah Ali Imran, Allah memberitahu kepada kita syarat untuk mendapatkan kebaikan di dunia, hendaklah kita berjihad fi sabilillah. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan nak mendapat kebaikan pada hari akhirat juga ialah dengan berjihad fi sabilillah. Batu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, as-salatu imaduddin, sembahyang adalah tiang agama. Wal jihad, dan jihad itu sanam, Nabi sebut dia adalah pun puncak agama. Sebab tu orang yang sembahyang tidak berjihad, Allah tidak menganggap imannya benar. Lepas orang yang masuk ke dalam Islam was-was terhadap jihad, Allah tidak menganggap imannya benar. Lepas tu kita selalu sebut, ulang semua, iman dia ada 2 peringkat. 1 beriman, nombor 2 sidqu iman. Faham? Beriman bahawa masa depan untuk Islam, satu bab. Sidqu iman, dia akan beramal untuk masa depan Islam. Ada orang beriman masa depan adalah untuk Islam, tapi dia berpeluk tubuh. Sebab apa? Tidak ada sidqu iman. Tahu menuntut ilmu adalah wajib, khususnya mengenal Allah Ta'ala, tapi dia tidak pergi ke tempat-tempat tersebut. Sebab apa? Tidak ada sidqu iman. Jadi kena ada 2. 1 iman, 1 lagi sidqu iman. Maka tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberitahu kepada kita di dalam surah Ali Imran bahawa untuk mendapat kebaikan di dunia dan juga mendapat kebaikan di akhirat, hendaklah kita berjihad fi sabilillah.
Apa dia? Tuan-tuan baca dalam surah Ali Imran bermula daripada ayat wa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayat berapa saya tak ingat. 40. Betul, 140. Tengok ayat 148 fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Lepas kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, maka Allah pun sebut fa'atahumullahu thawaba ad-dunya. Ulama menyebut tidak ada sesuatu yang lebih besar nikmat yang kita dapat daripada Allah malaikan pahala, bukannya yang disebut sebagai nikmatul hayah. Yang kita nak ialah pahala. Batu dalam satu hadis At-Tabarani kata Nabi, mautatun fi ta'atillahi khairun min hayatin. Kalau orang cakap tentang nikmat baik dunia ni hidup, Nabi pernah sebut dalam hadis maitatun, mati, fi ta'atillahi khairun. Kalau bertemu dengan kematian lebih baik mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hayat, daripada hidup. Sebab apa? Fi maksiyah, dikelilingi dengan maksiat. Boleh hidup senang tapi dikelilingi oleh maksiat, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Maka tengok ayat ni Allah sebut fa'atahumullahu thawabad dunya. Nak boleh hak ni tuan-tuan baca ayat 140 sampai ayat 147. Allah cerita apa kena buat. Salah satunya ialah berjihad fi sabilillah. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbul sabirin. Maka was-was dengan benda ni, Allah pun kata imannya tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut dengan satu perkataan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalau seorang melafazkan syahadah dan ragu dengan jihad, Allah sebut walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum pun masuk dalam hati. Artinya tak sempurna, tuan-tuan. Ayat tu ialah ayat ke-14 suratul Hujurat. Kita dah bahas panjang sebelum ni, sehingga Allah menjawab pada ayat ke-15 tentang sidqu iman ialah thummala, selepas daripada beriman itu tidak ada lagi ragu terhadap Allah dan Rasul. Hari ini kita ragu terhadap Allah dan Rasul. Sebab tu Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitab dia Al-Iman menyebut, siapa peringkat kita redha terhadap munkar dan berasa aman dengannya, maka sebenarnya kita telah murtad daripada Islam. Berat sikit lah kata-kata Syekh Majid Al-Zindani. Ada sandaran tak? Ada. Hadis sahih, hadis Muslim. Nabi sebut, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yahtaduna bi amrihi thumma takhlufu min ba'dihi khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun
faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Bila kamu bertemu satu situasi, kata Nabi, manusia bercakap benda yang dia tak buat dan dia buat benda agama tak suruh, itu adalah mungkar. Maka siapa yang menentangnya dengan tangannya, dia beriman. Siapa menentang dengan lidahnya, dia beriman. Siapa menentang dengan hatinya, dia beriman. Walaisa wara'a dzalik, maka tidak ada lagi kemudian daripada itu minal iman, daripada iman, habbatu khardal, walaupun sebesar biji sawi, tak ada. Masa mana? Redha zahir dan batin. Kalau tak redha, hadis yang dulu kita biasa dengar, zalikal adhaful iman, betul kan? Ada iman tapi dhaif, sangat dhaif, tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah. Sebab tu bila orang nak guna Allah pun kita kelang kabut, apa? Iman kita dhaif. Betul tak? Dhaif. Tidak tercala sikit agak Allah kalau orang Kristian panggil Tuhan dengan nama Allah. Betul kan? Ke ada rasa apa-apa? Tak ada, betul tak? Tak ada. Saya tak sokong. Saya tak sokong, tapi nak rayaknya begitu, betul kan? Ya, begitu. Lepas tu tengok semalam dalam TV, wartawan tu meramah seorang pegawai agama. Dia kata apa? Kita risau sekiranya dibenarkan Allah ini digunakan dalam bahan-bahan Kristian, suatu hari nanti umat Islam akan keliru. Dah apa keliru? Kita kan baca Quran tu kan? Betul tak betul? Pelik. Saya betul lah kemarin saya tak boleh pergi ke perhimpunan. Sebab panggil apa dia ni, orang rumah sakit, tak boleh nak pergi. Jadi saya dengar berita, dia kata bahaya. Lalu dia buat satu gambaran, cuba bayangkan suatu hari. Dah apa nak bayang suatu hari? Hari ni lah. Bayangkan suatu hari, sekiranya orang Kristian membuat satu tajuk, mari mengenal Allah, maka anak-anak kita pasti akan keliru. Pelik ya? Hari ni anak kita keliru dah. Keliru dah. Kristian tak buat kau keliru dah hari ni, betul? Keliru dah, tuan-tuan. Tiba-tiba bekas seorang mufti sebut pula hari tu, siapa yang mengatakan boleh orang Kristian panggil Allah, dia telah murtad. Mau kasar tu dah. Amanat bahaya ni. Jadi siapa yang membenarkan Allah, KDN sudah menteri murtad. Betul tak? Kerana telah ada percetakan yang dibenarkan oleh kerajaan. Siapa nak masuk dalam Facebook, ulah balik. Artinya seorang bekas mufti telah mengatakan menteri telah pun murtad. Kerana percetakan bahan Kristian di Sabah telah dibenarkan menyebut Allah. Betul? Kalau tu tak perasan, tu tak? Dia tak perasan kenyataan tu. Dan saya tengok kenyataan akhbar dia semalam. Dia kata apa? Sebenarnya semangat dia semangat sama, tahu. Dia kata apa? Ni saya tak merendahkan, tapi nak cerita keadaan berlaku. Semasa kita berbincang di majlis fatwa, kan, kita tidak ada campur sikit pun dengan urusan politik. Sudah. Bukankah ini sekular? Dahsyat kan? Lagu mana bekas ahli majlis surah sebut tak ada politik dalam perbincangan, sedangkan yang boleh menghalang tindakan tu ialah kuasa politik. Tadi sebelum mari dia ada pergi sembahyang asar di masjid, ada kuliah tentang bahaya Syiah. Sebut betul, semua betul. Cuma saya nak tanya sesoalan dak dekat maghrib. Apakah kedudukan UMNO
Adakah dia termasuk dalam ajaran sesat? Tak dah. Dia pegawai JAKIM, dia buat taklimat tentang jaiz. Tak payah royak gitu tentang sesat jaiz, sebab royak saja tak cukup, kerajaan kena buat satu undang-undang. Betul tak? Tak cukup royak gitu ya lah. Qadiani tahu belaka sesat, tapi ada macam masjid tu tak? Sebab tidak ada tindakan murtad tu. Ingat molek. Siapa kata orang Kristian boleh sebut Allah telah murtad daripada Islam? Kalau gitulah, sebab apa tuan-tuan baca surah Rum, Allah sebut ghulibatir Rum, Rum kalah kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah pun sambung, dan selepas beberapa tahun, lebih kurang 8 tahun, Rum akan menang kata Allah Ta'ala. Betul tak? Kemudian kata Allah, pada hari itu orang Islam bersuka hati. Bapa Allah suruh orang Islam gembira di atas kemenangan Rum? Bukankah Rum itu Kristian? Baca tak surah Rum? Saya bukan suruh pening ni, sebab sahabat itu keliru. Betul tak? 90% keliru. Betul tak? Keliru sebab tak belajar. Sebab apa Allah suruh orang Islam bergembira pada hari itu? Bukan Islam menang, Kristian menang ke atas Farsi. Tengok, ada hubung kait itu agama samawi. Boleh faham ya? Jahat Kristian, dia tetap agama samawi. Tapi beriman tak? Dia tak beriman. Lepas ni kita kena lawan dia. Boleh faham ya? Itu hubung kait yang Allah sebut dalam Quran. Jadi ulama sebut dalam ayat yang lain pula tentang surah An-Najmi, ya Allah menyebut tentang Latta, Manna dan Uzza itu. Latta namanya Al-Aziz, Uzza ialah Al-Mannan. Betul ya? Bukankah ni semua asma min asma'illah? Betul tak? Mannan, Aziz, Allah. Betul tak? Adakah orang Mekah sebut tu dengan maksud Allah? Dah. Samaitumuha, itu kamu yang panggil, tak ada kesan langsung depan ya? Maka kita kena faham, kita kena ajarlah ke anak-anak kita. Kalau jumpa Kristian sebut Allah, tidak bermakna Allahul Wahidul Ahad. Masalah kita, Allah kata seorang daripada pasir emas. Ini suatu tragedi ke atas umat Islam. Kelat tragedi. 2 kali dah yang kena panah peti. Mungkin tak kena gitu. Ingat ya, jaga 2 kali dah tuan-tuan kena panah peti. Betul? Lepas dia ceramah utuh pentah di pasir emas, kena panah peti. Orang ni sejarah, orang cantik semua. Saya pernah dengar satu ucapan dia. Dia kata apa? Kalau dulu semasa saya berada di dalam UMNO saya melakukan rasuah, saya telah murtad pada hari ini depan mak saya. Allah ucapan dia. Berani ya kan? Berani. Sempena disambut hari jadi. Dia sebut nak rakyat dia bersih daripada rasuah. Makna berani. Hari ini dia kata apa? Satu tragedi. Soalnya dia percaya tak ke Tuhan seperti mana Nabi suruh kita percaya ke Tuhan. Dah tu kan? Dah bila orang sebut Islam, prejudis terhadap Islam. Allah, ini bahaya. Baik, maka tu sketsa masyarakat. Saya sebut ni nak suruh kita prihatin sikit. Kan? Prihatin. Tuan-tuan, dikatakan 22 hari bulan ni satu lagi himpunan rakyat. Bersedia hadir tak? Tapi nama dia Satu Malaysia. 22 hari bulan satu lagi himpunan rakyat diadakan. Kawal lagi kawal. Yang semalam kan? Yang semalam. Kalau nak hadir tak ada yang salah tu dah. Hadir tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi boleh faham ya? Nak dapat kebaikan dunia, jihad kata Allah Ta'ala mesti sesuatu yang terlaksana. Kena perang ke tak perlu?
yakni menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Itu kita kena jelas tuan-tuan hadirin dikasihi Allah taala. Dan nak dapat kebaikan akhirat, Allah sambung ayat wa husna thawabal akhirah, juga dengan berjihad. Ayat 148 surah Ali Imran. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah sangat suka kepada orang-orang muhsin. Dan betul sungguh dalam ayat yang pernah kita ulas dulu, surah Az-Zariyat ayat 15, muhsin menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Allah sebut muhsin. Apa maksud muhsin? Terbit daripada ihsan itu, yakni seorang yang telah tunduk kepada Allah dalam keadaan dia sedar Allah sedang memerhatikan dia. Jadi kita setara mana tuan-tuan? Mari surah ada ihsan kepada kita ni. Boleh dia ada, boleh dia tak ada. Bapa tak ada, jenera. Orang yang duduk dalam majlis ilmu kemudian dia tidur, dia tidak ada ihsan. Dah betul. Itu dibahas oleh ulama. Kasar sikit punya dah belajar nak lagu mana tu kan? Belajar nak lagu mana? Berdepan ya? Baik. Nabi kata hak duduk di saf hadapan boleh pahala, dia pilih nak duduk belakang juga. Dia tidak ada ihsan. Lagu mana? Lama dah 2 tahun hari ni baru rayak. Nak cerita tak boleh rayak sekaligus, sikit. Tak. Cuma kita terlepas sebab pandangan ulama kata duduk tepi dinding menggambarkan syiar. Bila orang lalu Allah penuh masjid. Selamat. Boleh faham? Penuh masjid. Kan sunat tuan-tuan. Kalau pintu sebelah ni masuk, sunat keluar pintu sebelah sini. Itu adab masuk masjid. Untuk apa ni? Syiar. Tapi orang Melayu dia tanya, selipar sebelah ni. Orang Melayu waktu payah tu menang sok mobil tu. Jadi tanya soalan tu. Allah sepatutnya tubik ialah musim mula tu kan. Moga bukan nak semayang dah nak kelik. Ni tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah. Boleh faham? Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu tunduk kepada Allah seperti mana kau sedang melihat Allah melihat kamu. Kan seorang pekerja yang ada penyelia, kerjanya akan jadi baik. Penyelia tu bilik pun dia tak berani lagi, sebab penyelia kata saya akan masuk balik, dia akan jadi takut. Dalam keadaan kita tahu penyelia tidak kuat dan dia lemah seperti kita, tapi Allah yang kita yakin tidak pernah terlalai. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka kata Nabi, kalau kita tak nampak Allah sedang melihat kita, innahu yara, dia tetap melihat kita. Itu panggil ihsan. Maka muhsin, orang yang buat ibadat dalam keadaan demikian. Sebab tu tidak ada tercicir satu perintah Allah malaikat dia buat lagi. Sebab apa? Muhsin. Tak rugi. Allah tengok. Nampak tak? Boleh faham? Nak buat maksiat, Allah tengok, maka orang akan jadi baik, orang akan tinggal segala maksiat. Maka ayat ni pun sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka pada orang muhsin. Dan Allah sebut dalam surah Zariyat, ahli syurga adalah orang yang muhsin semasa hidup di dunia. Innahum kanu qabla dzalik. Allah sebut sesungguhnya mereka itu telah pun semasa hidup dunia dulu muhsinin, boleh tunduk kepada Allah dalam keadaan muhsin, ada ihsan. Ihsan tuan-tuan. Jadi ihsan dalam bahasa Melayu tak tepat. Sebab tu jadi wan ihsan. Dia tak tepat. Ihsan dengan makna din, amanah agama. Kena faham?
Dan yang lepas tu kita pun minta waqina azabannar, Tuhan jauhkanlah aku daripada azab neraka jahannam. Dalam Quran sebut juga nak bebas daripada azab neraka, salah satu caranya berjihad fi sabilillah. Ada dalil, ada banyak, antaranya fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatadakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Jihad ada dua. Keperluan yang mesti dipenuhi. Pertama, al-mal. Nombor dua, an-nafs. Betul Allah sebut sama, wajahidu fillah, hendaklah berjihad di jalan Allah kita ni. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah jihad itu dengan harta benda dan diri kita sendiri. Maka ayat dalam surah tadi menyebut sebahagian. Apa dia? Orang yang belanja harta fi sabilillah. Allah kata apa? Wa yatajannabuhal atqa. Neraka akan jauh daripada orang bertakwa. Siapa mereka? Allazi yu'ti malahu yatazakka, iaitu orang yang memberikan hartanya fi sabilillah untuk membersihkannya. Dia tidak mengharapkan balasan sedikit pun daripada manusia. Malaikat yang dia harap ialah illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, yang dia nak hanyalah suatu keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun jawab wala saufa yarda. Kita akan baca nanti dalam kitab kita ni pada hadis, bila orang masuk syurga boleh belaka nikmat, Allah pun kata munak dak satu nikmat yang paling besar, menyebabkan di syurga tertanya-tanya, apakah nikmat yang paling besar? Bukankah banyak dah ni? Rupanya Allah beritahu nikmat itu ialah pada hari tersebut diberi redha, tidak ada lagi marah daripada Allah Subhanahu wa taala. Redha. Maka Allah sebut dalam ayat tadi wala saufa yarda. Jadi kita doa saja tak cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia daftar tak daftar ni. Contoh lepas dan dia tahu nama dia jauh duduk. Dia duduk Shah Alam, tempat dia mengundi mana? Puncak Kedah ni. Yang kemungkinan dia tak boleh balik sebab isteri dia mengundi sini. Boleh faham? Jadi kalau dia tak tukar, doa tadi tidak makbul. Kerana termasuk dalam makna itu ialah apa al-juhdu, jihad, apa tadi? Tenaga yang dikeluarkan untuk memastikan Islam itu mendapat kelebihan. Dahsyat. Walaupun hanya selangkah kita melangkah atas tujuan tersebut, dia telah masuk dengan makna jihad, yakni keluar fi sabilillah. Maka jangan berpeluk tangan di tubuh, kerana perbuatan itu sangat tidak digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat tu duduk? Dalam surah At-Taubah. Sekiranya Muhammad katakan kepada mereka, sekiranya mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ayah mereka, anak mereka, adik-beradik mereka, saudara mara mereka dan isteri mereka, perniagaan yang mereka bimbang rugi, harta yang sedang mereka kumpul, dan rumah yang mereka sangat suka dan selesa dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Allah sebut, kalau 8 perkara itu Muhammad beritahu mereka, kul, katakan Muhammad,
8 benda ni ahabba ilaikum, lebih kamu kasih daripada Allah, daripada Rasul, dan daripada berjihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah keputusan Allah akan tiba. Ulama sebut salah satu makna ayat ni ialah kalah di medan peperangan, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan, wal iyadzubillah. Dan lebih malang lagi Allah tutup, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik, menunjukkan bahawa kasih pada mak lebih pada Allah, kasih pada ayah lebih pada Allah, kasih pada anak, kasih pada adik-beradik, kasih pada isteri lebih pada Allah, harta benda, perniagaan dan rumah daripada Allah dan Rasul dan jihad adalah fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatlah pilihan yang terbaik. Desah-desus mengatakan juga 22 hari bulan adalah tarikh yang Februari, kan? Tarikh yang mungkin menentukan kedudukan Islam dan juga tahu. Apa makna dia? Saya pun tak pasti, tapi orang tu sebut begitulah kan. Sebut begitulah. Sebab demonstrasi di Bukit Pedu, Tasik Pedu berjaya. Kan? Pedu. Pelik kan? Demo dalam bukit. Satu. Nombor 2, saya tengok semua gambar itu, tuan mungkin perasan. Demo kalimah Allah kebanyakannya tepi jalan. Betul tak? Sebab apa? Kereta lari 80 km sejam dan tengok ke tulisan kecil. Demo kalimah Allah sekarang ni sedang berlangsung kan, tiap minggu. Mana? Biasanya tepi-tepi jalan raya. Dia nak rayak ke siapa? Pelik ya? Sepatutnya kita demo lah depan gereja-gereja tu banyak. Betul? Kalau betul lah nak sebut. Atau pergi depan majlis agama. Buat apa ni? Buat apa ni? Orang tengah kecoh-kecoh, diam betul kan? Pergi depan majlis fatwa kebangsaan kan? Tak, demo tepi jalan raya. Pelik tuan-tuan. Ini sangat pelik. Dia seperti kata pepatah Melayu, anjing menyalak bukit. Tak ada faedah sedikit pun, malaikat kita dapat nama ataupun kemegahan sahaja. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, satu masa kalau kita terabai di dunia, kita akan merayu di hadapan Allah untuk jauh daripada api neraka. Tapi hari itu kita telah pun disambar oleh api neraka, wal iyadzubillah. Ni hadis sedang kita baca ni. Dia merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tolonglah jauhkan aku daripada api neraka ni. Lalu Allah Taala pun menjawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqulullah hal asaita in u'tita dzalika an tas'alani ghairah. Sekiranya aku memberi apa yang kamu minta, wahai hamba-Ku, apakah kamu nak minta lagi lepas pada ni? Yang lain? Allah tanya dia. Ini berlaku pada hari akhirat. Lalu dia menjawab, la wa izzatika la as'aluka ghairah. Baik, hak ni tuan-tuan saya tak akan ulah dah, sebab ni kita bicara hari tu. Boleh? Dia pun jawab, tidak ya Allah, demi kebesaranmu tidak sekali-kali aku akan meminta lagi selain daripada perkara yang aku minta tadi. Tambah dia bersumpah depan Allah, la wa izzatika la, tidak ya Allah, tidak, aku tak akan minta dah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma syaa wa mawathiqa ma syaa fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu orang tadi pun beri perjanjian kepada Allah apa-apa yang telah berlaku seperti mana berlaku pada masa tu, kata Nabi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun fayasrifullahu wajahu 'anil nar, Allah pun pusing muka dia daripada neraka. Kan dia minta tadi kan, dia minta, Allah pun pusing,
fa iza aqbala 'alal jannah, maka bila musim saja tak ada dah tempat lain itu. Boleh faham ya? Musim saja hak nampak ialah syurga. Hari ni musim tak nampak tu jadi payah tu, betul tak? Lepas dia pusing tak nampak lagi syurga, betul kan? Sebab tu kadang-kadang berubah dah sekerat jalan. Apa dah? Berubah dah, tapi baru sebut kataan perubahan, tapi tak lama tak nampak lagi syurga. Gitu. Bila musim saja pada neraka, kata Nabi, dia telah menghadap kepada syurga, wa ra'aha sakata masya Allahu an yaskuta. Bila dia nampak syurga, tiba-tiba dia senyap, tak terkata-kata lagi. Sebab dulu dia tidak percaya adanya syurga, tuan-tuan. Macam itu kita pernah baca satu hadis tentang ayah Nabi Ibrahim. Ingat lagi tak? Bila nampak syurga, dia pengaku pada Nabi Ibrahim, fal yauma la a'sika Ibrahim, hari ni aku tak mau lawan dah mu. Tengok. Hari tu tak mau lawan. Dulu atas dunia dah saya bacalah ayat. Tak bacalah. Tak jadi, tuan-tuan. Dia yang hantar anak dia belajar ke negara Arab untuk faham agama. Anak dia 4 tahun balik beritahu, ayah, cukuplah yang lepas itu berlalu, kerana Allah Maha Pengampun. Anak pula cakap nak jaga hati, betul tak? Maka ayah, apa yang ayah buat sebenarnya satu perbuatan dosa. Kejut ayah, betul tak? Gapo dosa? Betul kan? Belaga ayam, dia tak belaga ayam. Bagaimana? Judi, dia tak judi. Dia tak pernah buka puasa. Bila bulan puasa, haji, gidah, umrah baru balik tahun ni, sempena pergi ziarah anak. Apa lagi tu? Sedekah buat, betul tak? Anak dia pun senyap. Ayah tak perasan satu benda. Ayah masih belum meletakkan sarung pada keris. Betul tak? Betul. Itu hakikat. Betul kan? Ayah dia terima dengan satu, tak, dia marah. Mula dari sebut, kalau tak kerana Felda ini kamu tak dapat ke Mesir. Sudah. Habis tak? Habis ustaz ni pun mari jumpa kita pula. Lagu mana ustaz tak lagi? Tak lagi nak pergi mana, tu tak? Memang lagu itulah lumrah. Nabi dulu sebaik-baik manusia pun tak lepas cakap dengan Abu Lahab. Betul kan? Bukan setakat Abu Lahab hak baik, Abu Talib pun tak lepas juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Mu tak boleh Muhammad, kerana yang memberi hidayah itu ialah Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu ialah penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting, tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang tak biasa tengok ni akan kejut. Hari ni kalaulah seorang anak dia berdepan dengan dakwah seperti tadi, contoh dia sebut yang lain, dia kata apa? Kami kat Selangor lama dah tak bayar bil air. Kan? Ayah dia kata, dah mustahil, mana boleh macam tu. Marah dia, betul kan? Marah. Mana ni? Nuh hak duduk Mantin. Tahu? Mantin yang negeri mana? Tokek Felda ada situ. Tuan-tuan tengok, dia tak percaya. Satu hari dia mari jalan rumah anak dia, buka pintu, kan biasa buka pintu rumah orang tak lebih air bil elektrik, betul tak? Dia buka, dia pun tengok hal tu, bil Januari tanpa bayaran. Anak dia pun tengok selok nombor 2 Disember lepas tanpa bayaran. November tak bayar juga. Ayah dia cegah pintu. Sebab apa kan? Tak percaya apa yang disaksikan. Dulu orang kata air free, tak percaya. Tiba-tiba tengok free sungguh. Dia pun duduk, lepas pada tu dia pun walak tanya, harakah ada tak harakah? Pandai tu dah. Kan? Adakah ini kisah benar? Biarlah ia menjadi rahsia. Boleh faham? Cerdik kat dia, tu dah tanya, duduk tanya harakah ada tak? Belum ni dah asal letak lah, tak tengok sekarang. Boleh faham? Tak tengok, letak utusan pula lapis atas tu. Tak mau tengok tak, tuan-tuan.
Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Bapa jadi gitu sebab dulu tak percaya. Maka hari itulah manusia bila tengok syurga sakata, kata Nabi, diam. Bila dia diam, selepas dia melihat. Wa ra'aha sakata masya Allah an yaskuta. Bila dia tengok dia jadi diam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kata apa dah masa tu. Dan inilah sebenarnya yang kita jumpa dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan baca surah Al-Mulk, kita jumpa dialog. Allah Subhanahu wa taala sebut manusia ni dulu atas dunia dia tidak percaya. Surah Al-Mulk surah ke berapa ya? Tengok ya tuan-tuan, Allah sebut apa dalam surah Al-Mulk? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Tengok ya. Hadis ni kata bila musim ke syurga, ra'aha, dia pun tengok. Bila tengok sakata, dia terdiam. Sebab apa sebenarnya terdiam? Sebab dulu dia pernah dengar berita ni tapi tak percaya. Sebab tu dalam surah Al-Mulk Allah cerita dialog ahli neraka. Qalu law kunna, tengok dia sebut, qalu law kunna, mereka berkata kalaulah kunna, dulu kita telah. Makna cerita lama. Cerita mana ni? Dunia. Cerita hari ni telah apa? Naqilu, nasma'u au naqilu. Dulu kalau kita dengar molek, nampak tak? Cuba dengar kuliah biar habis. Ni dak baru nak sebut lari, betul kan? Cuba dengar per habis tuan-tuan. Naqil. Ni dengar ujung-ujung, betul kan? Tok kena ajar dia pun kata, cuba bagi 1 jam ke saya. Tak mau dengar pula. Katanya Khairi mendahului majlis fatwa, kita tidak boleh membenarkan siaran itu kerana lebih berbahaya. Sudah tuan-tuan, lebih berbahaya. Dahsyat kan? Majlis fatwa komen dah? Tak komen, betul tak? Tak komen. Jakim kata nak tangkap hari tu, betul? Tiba-tiba bila minta 1 jam, Jakim cak rekod, kami pun rekod, kata tak jadi. Terus Jakim tak komen pada tu, tak mau tangkap lah. Sebelum tu nak tangkap kan, Jakim kata kami bersedia untuk menangkap. Lalu minta 1 jam cukup lah. Jakim kata senyap, tak kata apa lepas tu. Tok Umi jadi minta, Jakim rekod, kami pun rekod. Makna dua rekod. Tapi syarat live dalam TV. Tapi hak tak tahannya ikan seluan tu banyak ke tepi. Kalau nak buat gitu, saya bersedia jadi panel. Serabut perut sungguh tu dah. Orang nak 1 jam, bila dia sangsup jadi 5 minit seorang, betul kan? Jadi dan jelas ke tak? Dan jelas. Ramai juga hak jenis lagu tu. Tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Nasma' ni ayat dalam surah Al-Mulk. Tengok molek. Surah Al-Mulk ayat yang ke 10. Dan surah Al-Mulk dalam pengamalan kita orang Melayu sangat yakin dengan suatu wasiat Nabi, siapa membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, rezeki dia murah. Maka ramallah orang amal surah Al-Mulk. Tapi baca gapo Allah sebut dalam ayat tu, perasan ke tak? Surah ini antara surah-surah yang Nabi gemar baca dalam semayang, kerana surah ini menyebut tentang akhirat. Tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dulu kami mendengar dan kami berfikir, nasma' au naqil. Kalau dulu kami mendengar dan kami berfikir. Dua benda. Sebab tu Allah beri akal.
Sebab tu orang terencak akal ghairu mukallaf lalu dalam agama. Betul kan? Makna kalau dia ngundi BM pun tak salah. Boleh faham tak ni? Tak jadi dosa bagi dia. Boleh faham tak? Sebab apa? Sudah terencak akal. Terencak. Kerana disebut oleh syarat gitu. Tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah dulu kami mendengar dan kami berfikir, kata dia lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka ini kita tidak terjerumus ke dalam neraka jahannam. Betul lah, inilah pepatah Melayu. Jangan sampai nasi menjadi bubur. Sediakan hujan payung sebelum hujan. Ini pepatah belaka. Kalau kita beringat hari ini, maka kita akan selamat pada hari akhirat. Dan itulah maqasid cerita mustaqbal. Sebab apa Nabi cerita tentang kiamat, sedangkan kiamat tak berlaku lagi? Nabi bawa satu berita supaya kita buat persiapan. Kita buat persiapan. Jangan sampai yang Nabi maksudkan dalam hadis ni kita, wal iyadu billah. Kerana hadis ni mari dengan nakirah. Wa rajulun, seorang laki-laki. Siapa dia? Tak tahu. Boleh faham? Boleh jadi siapa-siapa saja yang berdosa. Jadikan dia selamat hadis ni. Bukan soal selamat ni. Soalnya ialah akhir ahlin nar. Dia adalah asalnya ahli neraka. Hak tu kita bimbang. Hadis lepas pada ni insya-Allah ada hadis sebelum masuk neraka Allah ampunkan dosa. Hak tu selamat tu. Boleh faham? Hak ni diazab dulu dalam neraka jahannam. Dalam hadis yang lain menyebut bila dia keluar daripada neraka, qadiswaddu, tubuh badannya menjadi hitam legam kerana rentung dibakar oleh Allah Ta'ala. Dan apabila diseru masuk ke dalam syurga, dia sudah tidak ada perasaan nak masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Terlalu berat azab Allah sampai putus harapan. Ni tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'tarafu bidzambihim, maka pada hari itu mereka pun mengaku dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabi as-sa'ir, maka tidak ada lagi penolong bagi ahli neraka wal iyadzu billah. Hak tu hak jenis tak selamat langsung. Hadis kita baca ni hak jenis selamat. Tetapi apa yang dapat dalam surah Al-Mulk ialah berkenaan dengan kesamaan cerita orang bercakap pada hari akhirat. Kalau dulu atas dunia dia buat, kalau dulu atas dunia dia baik. Yang kita baca juga dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, lalu dia berkata Rabbana, dia sebut dah, Rabbana farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia sebut kepada Allah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim qalu, macam ayat tu, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Bila dia nampak neraka, bila dia dengar sungguh azab neraka, dia terus minta Allah tolonglah hantar balik ke dunia, na'mal salihah, kami nak buat amalan soleh. Tuan-tuan, nak buat amalan soleh. Kan dia baik di atas dunia, barangkali nak tukar kad tu, nampak dah, nak balik mula. Boleh faham? Satu dah lagi tinggal dia. Hak lain baik belaka, mari kuliah duduk serpan. Boleh faham? Duduk serpan, nota catik sokmo. Bila sebut hukum ya sokmo ni tu. Ni kisah benar tuan-tuan. Tapi dia pantang sebut satu nama. Nampak tak? Nama apa? Pantang melenting lalu. Melenting lalu. Ni berlaku di sebuah surah. Kalau sebut hukum wajib, ya wajib, anggap lalu wajib, betul wajib. Tak buat murtad, betul tak buat murtad. Engkar murtad, ya betul engkar murtad. Lalu orang pun sebut, ini semua angkara. Oh tu tak ada, patutnya ustaz tak sebut dalam kuliah. Hebat kan? Maknanya son ni je masalah. Lepas ya? Hati dia baik terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi
Abu Talib kata, aku tidak sanggup menipu nenek moyang. Betul kan? Ini perkataan Abu Talib menyebabkan dia mati dalam keadaan kafir. Faham tak ni? Maka ini ramai mana orang sebut kalimah tu balik dengan perkataan yang sedikit berbeza. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terdiam dia sehinggalah satu ketika kata Nabi, thumma yaqul, tiba-tiba dia bercakap semula, dia berkata, ay rabbi qadimni ila babil jannah, Tuhan bolehkah kiranya engkau dekatkan aku dengan pintu syurga? Tadi bersumpah bukan main lagi. Boleh faham ya? La wa izzatika la as'aluka ghairah. Tengok, menurut orang Arab, kalau bersumpah menafikan begini, Allah penafian yang sangat keras, makna confirm tak akan lagi minta. Tapi begitulah manusia, kerana dia tidak mengetahui nilai nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah At-Taubah Allah menempelak dan menyindir kita. Tuan-tuan baca surah At-Taubah, kita akan bertemu bagaimana Allah Ta'ala menempelak dan menyindir kita. Sehingga Allah kata dengan apa tuan-tuan? Malakum, Allah sebut malakum, wahai orang beriman, malakum, apa kena dengan kamu ni? Kan kita dah mengaku beriman, betul kan? Dengan Allah, dengan Rasul. Lalu Allah tanya, malakum, mengapa dengan kamu ni? Idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum, kata Allah. Apabila diseru kepada Allah, diseru oleh Allah untuk keluar di jalan Allah, yakni berjihad, kamu tiba-tiba memberatkan punggungmu ke atas muka bumi. Allah pun kata, araditum bil hayatid dunya, adakah kamu terpegung sangat dengan nikmat hidup dunia ni? Araditum bil hayatid dunya, kamu rasa reda sangat ke habis dah tu, climate dah tu? Allah tanya. Ulama sebut ayat ni bukan hanya pengumuman, ini adalah tempelak dan sindir yang sangat tajam. Maka sebab tu orang beriman, mereka tidak berani sedikit pun untuk menyatakan perasaan malas apabila diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada alasan. Seperti mana kisah Abu Talhah radhiyallahu anhu, ketika usianya telah lanjut, Zaid bin Sahlin ini, yakni Abu Talhah, berlaku satu pengumuman perang di zaman Sayyidina Uthman. Dia antara 7 orang nuqaba Madinah yang pertama dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah isteri Abu Talhah yang membawa Islamnya Abu Talhah? Wallahu a'lam. Itu dua betul belaka tu nama tu, yakni Ummu Sulaim. Kita dah baca kan tuan-tuan? Tak ingat? Kan kita belajar dah kan? Kisah Abu Talhah, wanita pertama yang membenarkan dirinya dikahwini dengan mas kawin la ilaha illallah. Dahsyat kan? Ni semalam 2 hari lepas ada seorang student tanya saya, dia nak nikah. Lalu dia bertanya, apa hukum ya wali kepada bakal isteri anda minta emas kahwin Quran saja? Dia cemas. Saya pun ayat dia, entah ni bodoh tu lah. Tak. Minta Quran untung lah, tak? Tak perlu sedia PT banyak-banyak. Dia pula cemas, rasa macam tak logik. Tak logik. Tuan-tuan, boleh ya mas kahwin dengan Quran. Boleh faham ya? Tapi ingat, muka surat belakang jangan ada cop nombor 1. Kena cek molek Quran tu. Boleh faham? Kena tengok. Sebab risau belakang tu ada cop. Boleh faham? Jangan buat gitu. Jadi Ummu Sulaim, baik Abu Talhah, setelah dia jadi Islam, ulama gelarkan Abu Talhah ni ialah
rajulun asya shaiman mujahidan wa mata shaiman mujahidan. Hari-hari hidup dia kalau ada waktu boleh puasa, puasa dan berjihad. Dan pada hari dia mati juga dalam keadaan dia berpuasa dan berjihad fi sabilillah. Hak ni panggil husnul khatimah. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah, dan dialah orang pertama dikebumikan dengan cara yang orang tak biasa buat, iaitu di lautan. Betul kan? Ni Abu Talha radhiyallahu anhu. Batu lama ulah, siapa yang baik hubungan dengan Allah walaupun tidak berkubur untuk diziarahi, dia telah kembali betul-betul kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hak kita risau, kubur ada tanda, kita boleh datang ziarah tapi tak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, maka bila diseru kepada jihad, dia telah tua. Uzur, dua perkara pada dia, tua dan uzur. Lalu anak dia pun datang kerana mendapati ayahnya bersiap untuk berjihad. Ayah dia kata, anak dia kata, ayah, mudahan Allah memberkatimu. Sesungguhnya ayah telah berjihad bersama Nabi. Abu Talha adalah orang yang tidak lari daripada bukit Uhud. Ini Abu Talha radhiyallahu anhu, orang yang tidak terganggu dengan dunia. Memanglah Abu Talha ni kaya, taikun Madinah di zaman jahiliyah, dan dia antara orang yang bila semaya burung mari joget atas dahan pokok dia tak ingat rakaat. Habis semaya dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, tak di burung ganggu aku semaya dan kebunku mengganggu aku sembahyang, ambillah aku infak fi sabilillah. Allah, kita basuh kereta waktu azan, lepas tu mari dak masjid royak kata imam, ambillah van saya. Ada tak tuan-tuan? Mampu tak berlaku tu dah. Tak berlaku. Kita pun cerita ke dia, dulu pernah berlaku zaman Nabi Abu Talha. Dia bertanya, oh hebat sahabat tu ya. Dia dah faham lepas ya. Dia dah faham. Ni keadaan. Ni Abu Talha. Lalu bila anak dia sebut gitu, menyebut sejarah berperang zaman Abu Bakar dalam peperangan Yamamah, terkena watak Abu Talha, membuka Rom, membuka Farsi itu kan, dan banyak lagi. Dari ni hari ayah telah pun sampai untuk apa ni? Untuk berehat. Sebab apa? Telah terlalu tua. Maka anak dia sebut, memadailah kami menggantikan tempatmu untuk berjihad fi sabilillah. Allah, anak dahsyat. Hari ni anak lagu mana? Ayah tak payah pergi lah, bersih. Saya pun tak pergi. Anak hari ni rakyat kaya, dak ayah pergi lah, saya pun tak pergi kan? Tak pergi. Hak ni anak memang tak makbul doa ayah dia jak muda lagi. Boleh faham tak? Apa ayah dia doa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau dapat kebaikan, sorok lalu dia tu ya, dialah paling banyak hantar proposal. Siapa more pada juga ketah kerja dia. Kan? Nak dapat projek, tapi ajak mampu tak turun. Masa ajak dulu dah turun, oh saya kaki tangan. Boleh tak? Kaki tangan. Datuk Fuad Zarkasi kata, kalau saya turun, tindakan akan diambil. Boleh faham tak? Takutnya dia, ka khasyatillah, Allah sebut dalam Quran, seperti dia takut kepada Allah, au asyaddu, kata Allah, bahkan lebih teruk lagi, dia takut kepada manusia lebih daripada dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka Abu Talha, anak dia kata, ayah berehatlah, kami berjihad ganti tempatmu. Apa Abu Talha jawab tuan-tuan? Wahai anakku, apakah kamu tidak pernah mendengar Allah berfirman? Allah dahsyat. Kita ni kalau anak ayat gitu, alhamdulillah lalu terlega Allah. Lega ada ayat gitu. Abu Talha pun baca ayat dalam surah At-Taubah, infiru khifafan wa thiqala. Anakku,
apakah kamu melihat Allah membezakan orang tua dan orang muda di dalam ayat ni? Siapa hak tak pergi marin dengan perasaan dia telah tua? Kemarin sudah tuan-tuan. Salah. Ulama sebut siapa berasa dia tua dan hilang kewajipan berjihad, dia telah menolak satu hukum agama. Habis siapa yang terkeluar ni? Yang terkeluar ialah hak tak boleh bangun. Tu terkeluar. Boleh faham tak? Yang tua sampai peringkat langsung tidak ada kudrah. Abu Talhah pada waktu tu dia masih ada kudrah, cuma di demam. Maka dalam perjalanan dia telah wafat. Yakni dia mendapat mati kerana demam yang dialaminya. Inilah Abu Talhah, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, maka Allah sindir dalam surah At-Taubah. Allah kata, araditum bil hayatid dunya. Kamu reda sangat ke dengan kehidupan dunia ni? Kamu reda sangat ke? Apalah nilai dunia ini, kata Allah, kalau nak dibandingkan dengan akhirat, illa qalil, malaikat sedikit saja. Betul sungguh, sikit je kita dapat hari ini. Boleh jadi yang kita usaha pada hari ini tidak mendatang nikmat pun. Ramai mana orang mati dalam keadaan hutang masih lagi ditagih oleh pemberi hutang. Betul tak betul? Isteri nak bayar, isteri juga berhutang beli rumah atas nama isteri. Anak nak bayar, anak juga berhutang PTPTN. Ambil nak. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Ta'ala, apakah layak lagi apabila kita bertemu dengan saudara mara kita yang masih cekal hatinya dengan kezaliman itu, kita berdiam diri? Tak boleh. Betul kan? Kena balik ayat kali ni. Salah dah. Cukuplah, bahkan lebih besar berdosa sebenarnya kita membiarkan orang zalim berleluasa ke atas diri kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Taala, tak boleh duduk diam. Pergi ke mana-mana bercakaplah. Nampak ni? Pergi ke mana-mana beritahulah kebenaran agama supaya manusia celik dan sedar, kerana hari kita nak bertemu dengan Allah ni sangat berat keadaan. Maka orang ni pun dia kata kepada Allah, Tuhan, boleh ke tak dekatkan aku dengan pintu syurga? Dia minta. Boleh ke tak ya Allah, Rabbi qadimni ila babil jannah. Dekatkan sikit. Tak minta masuk sikit ke dah. Dekat sikit. Dalam hadis lain, Allah dekat dia mula-mula bawah pokok. Bila duduk bawah pokok, ia bang. Boleh banyak perangkap dalam hadis lain. Bila dia berbau, dia bersumpah juga. Dia pun ayat, Tuhan boleh tak dekat sikit lagi? Kan? Allah pendekat lagi, dia dengar. Boleh faham? Tadi bang saja, bang dah goreng. Boleh faham tak? Maka dekat lagi dengar suara, dia tak tahan, dia minta, boleh tak pergi dekat pintu? Sampailah dia boleh masuk, Allah pun sindir dia. Mung ni kalau beri sebesar gunung pun mung tak pernah cukup, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun berasa malu. Dia kata, wahai Tuhan, apakah kamu menyindirku? Berasa hati. Ini ada dalam hadis. Boleh gelak tak hadis ni? Boleh gelak, sebab Allah gelak pada waktu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Lalu sahabat pun bila dia cerita, orang pun diam. Dia pun kata, bapa mu tak tanya bapa aku suka. Boleh faham? Lalu sahabat pun tanya, mengapa kamu suka? Dia pun cerita, dulu pun Nabi tanya aku gitu juga, bapa mu tak tanya aku suka. Lalu diceritakan, Nabi sebut kerana Allah suka pada waktu itu. Boleh faham? Maka Nabi pun suka, sahabat pun suka, hari ni tuan-tuan pun suka. Ni kita dengar berim dinaikkan 1000, suka lalu. Dengan nikmat syurga dia tak ada kesan. Berat sungguh. Hadis tadi hadis yang sangat-sangat mengujakan. Sebab apa? Diselamatkan daripada azab neraka. Bapa tuan-tuan tak suka? Bapa tidak takbir? Sebab kita tidak diajar begitu sekian lama oleh BN. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Sampai satu hari bila orang bertakbir di Karangkeras, seorang mufti kata, mengapa bertakbir? Ini tidak ada adab. Sudah.
Betul tak betul? Ingat tak peristiwa ni? Allah, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Sehingga seorang peserta, bukan forum, ahli forum peserta, mengapa Tuhan berkata begitu? Bukankah Allah memberitahu dan Nabi memberitahu, bila bergembira di atas berita baik Islam, kita naklah bertakbir. Allah, seorang mufti berkata takbir ketika gembira tidak beradab. Dahsyat tuan-tuan. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patut senyap agak ni. Kan? Kau bimbang kau kata kuat pas dah. Dah, takbir ni ialah suatu yang Allah suruh pada kita. Batu nak panggil Allah, nak panggil orang semayang dengan takbir. Nak panggil orang semayang dengan takbir, tuan-tuan. Hadirin dikasihi oleh Allah. Bila raya takbir, bukan cucuk mengecung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul kan? Takbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lelaki tersebut akhirnya masuk ke dalam syurga baik. Lelaki ni pula bila dia kata gitu, apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulullahu lahu, lalu Allah berfirman kepadanya, alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'aluni ghairal ladzi u'tita abada. Wahai hambaku, bukankah dahulu tadi kamu telah memberi perjanjian kepadaku, sekiranya aku memakbulkan permintaanmu yang pertama itu, kamu tidak akan meminta lagi sesudah itu. Wailaka ya ibna Adam, celaka sungguh kamu ni anak Adam. Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat kan, tengok Allah sebut wailak. Orang boleh bergembira dak masa tu? Tak boleh. Walaupun telah selamat daripada neraka, tapi masih diazab dengan apa? Penghinaan. Maka ni sangat berat. Neraka satu bab azab. Allah sebut dalam Quran, sudahlah neraka tu azab, kata-kata menjadi azab. Seperti Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar nara jahannam. Allah sebut, Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, beserta orang-orang kafir, neraka. Tengok, janji neraka sehina. Sepatutnya janji dengan kebaikan, tapi janji dengan neraka. Bila masuk dalam neraka, Allah pun kata, hiya hasbuhum, padamlah muka kamu. Allah, hak inilah paling layak bagi mereka, kata Allah. Hiya hasbuhum, memadai bagi orang yang demikian neraka tempat tinggal mereka. Waliyadzubillah. Dalam ayat lain sebut wan naru mathwal lahum, maka neraka itulah rumah kediaman mereka. Apa makna ni tuan-tuan? Ini adalah penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain Allah menyebut liyazuku al-azab, supaya mereka betul-betul berasa azab. Zuk, kita makan ni orang pun kata zuk, maknanya rasa sedap ke tak sedap. Boleh faham ya? Tiba-tiba Allah guna pada azab, liyazukul azab, supaya mereka berasa sungguh lagu mana azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, ini adalah satu bentuk istihza, penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyadzubillah. Dahlah kena neraka, Allah hina dengan kata-kata pula, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahan, orang tak sakit kena tahan. Tapi kat mana sakit? Mari seorang pegawai kata, itulah kau orang ni tak dengar kata. Tu dah. Dia start belebel. Dasar tak tahu diuntung. Macam-macam dia belebel tu dah. Tote tu. Allah, berapi telinga tu kan. Berapi telinga, tuan-tuan. Boleh faham? Kau tak ada pengalaman? Semalam tak ada apa tu dah. Ramai yang balik dia kata apa? Ni bahaya, rosak akidah tuan-tuan. Tak ada hak gitu. Sebab Nabi kata la tatamannau liqa
al-adu. Jangan kamu ada cita-cita bertemu musuh. Jangan, bahaya tuan-tuan. Maka kalau aman, itulah yang selamat yang kita nak. Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma ja'al hadzal balada amina. Nak jadi aman. Tiba-tiba tajuk dan khabar bukan cerita aman. Berjaya mengawal keadaan. Memanglah orang baik belaka tu dah. Tidak payah royak dah apa tu kan. Memang dah orang baik. Betul tak? Anak-anak hok memang jurus belaka. Ayah dia mari surau dah kan cerita kat orang. Saya berjaya mengawal anak saya pada berlari dalam surau. Tak perlu royak, memang anak dia baik dah tu kan. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita. Jangan kita berbuat demikian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wailak ya bna Adam, celaka sungguh kamu wahai anak Adam, ma'aghdar, betapa jahatnya kamu ni mengkhianati perjanjian Allah. Atas dunia kita ada perjanjian tak dengan Allah? Ada. Kita ada perjanjian kita dengan Allah. Kat mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu dalam lafaz iftitah itu akhirnya kita sebut satu perkataan, bidzali wa bidzalika umirtu, menunjukkan ini suatu perjanjian. Disebabkan kita berkata la ilaha illallah, maka telah berlangsunglah ke atasku, dia kata. Kita lah kata wa bidzalika umirtu, yakni perintah daripada Allah. Dan masa tu nama kita telah bertukar menjadi mukallaf. Boleh tak? Mukallaf, yakni orang yang dibebankan oleh Allah dengan tanggungjawab yang tertentu. Maka bila sebut mukallaf, ada masa tindakan kita Allah sebut jangan kerana aku haramkan. Ada masa kita berasa malas, Allah kata jangan kerana aku wajibkan. Tu kena ingat. Bila sebut perkataan mukallaf. Kalau tidak mukallaf, dia tidak berkait dengan perkara tadi. Halal ke, haram ke, tak ada apa-apa bagi dia, tuan-tuan. Sebab ghairu mukallaf. Dan mereka orang yang mendapat rahmat Allah pada hari akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin dikasihi Allah SWT. Masalahnya kita ni, maka sebab tu Allah memberi jalan kepada kita. Apa dia? Taubatlah sebelum mati. Bertaubatlah sebelum mati. Sebab tu Nabi diutuskan oleh Allah. Untuk apa Nabi diutuskan oleh Allah? Kita baca dalam surah Yasin ayat ke-45 tu, apa kata Allah? Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Tu Nabi mari. Apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydikum, kita hari ni sedang hidup, maka boleh jadi hidup kita ni bergantung pada Allah dan boleh jadi tidak bergantung. Maka Nabi mari, ittaqu ma baina aydikum, cuba lihat dalam kehidupan apakah kita telah selaras dengan kehendak Allah. Itu maksud ayat Yasin. Kita baca sama tu. Wa ma khalfakum, dan ingat kalau kita tidak selaras dengan kehendak Allah, di belakang kita terdapat neraka Jahannam. Tujuan apa Nabi ayat ni? La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Mudah-mudahan. Sebab tu kita kena terima apa yang datang daripada agama. Kena terima, tuan-tuan. Kerana la'allakum turhamun, kata Allah. Dengan berbuat demikian, kamu akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal inilah yang kita harapkan semua, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka agama ni dibentangkan nak menyelamatkan kita daripada azab neraka Jahannam. Boleh jadi masa dia diberitahu, dia menyakitkan hati kita sikit. Sebab biasalah fitrah orang yang lama dalam satu keadaan, bila diperbetulkan sedangkan dia telah berasa benda tu betul, orang payah nak terima, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Ta'ala. Padahal benda tu jelas. Contoh hari ni kita nak sambut maulud ni dah.
sambut maklum. Nabi Muhammad adalah seorang sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia diutuskan menjadi rasul, salah satu tugasnya ialah memberitahu orang Mekah yang kita buat sebelum ni kebanyakannya tak betul. Tak semua tak betul. Boleh faham tak? Kebanyakannya tak betul. Maka tinggallah ia, ikutlah apa yang Allah perintah. Dalam bahasa Qurannya ialah wajtanibut taghut. Tinggallah yang lepas itu, yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Tughyan, orang yang jahat ni agama panggil tughyan, orang yang melampaui batas. Nabi merayak tinggal tu. Marilah kepada Islam. Kita sambut Maulidur Rasul, bukankah kita diambil semula semua jahiliyah yang telah diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Nabi dulu mengharamkan riba. Hari ini berlaku tak riba? Nabi dulu mengharamkan perzinaan. Hari ini berlaku tak? Ruang untuk orang zina. Ada tak? Ada. Cuba bayangkan, wakil ayat boleh kata itu rezeki. Ingat tak satu kes kat Perak? Bila orang rasuah dengan pelacur, dia kata, mengapa saya kena tolak? Itu rezeki. Rezeki, betul kan? Dua orang, tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah. Siapa tahap tu sesat? Dah kalau pemimpin setara tu rakyat tak tahu lah ke mana. Ayat. Nabi mengharamkan pemerintahan kuku besi, seperti mengambil harta rakyat tanpa sebab. Hari ni orang buat ke tak? Buat ke tak, tuan-tuan? Buat, betul kan? Buat. Kemarin seorang dia duit banyak, dia beli sebuah rumah kota Damansara. Jadi dia berasa tak selesa rumah tu, dia nak sambung sikit. Boleh faham kan? Bila dia sambung, dia suruh kontraktor, adik dia si kontraktor buat, adik dia pakai buat. Tiba-tiba berlaku sikit krisis. Apa benda? Dihidu oleh penguat kuasa, pembinaan tanpa kelulusan. Tanah siapa tu? Boleh faham tak? Pitih apa tu? Pitih dia, dah apa orang lain nak mari minta pitih 200 riyal untuk pelan? Urus niaga yang tidak halal. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu bainak amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Kata Allah, hari ni berapa banyak orang curi duit kita, betul tak? Dengan sebab yang tidak munasabah, tapi kita pula baik bayar. Betul kan? Bayar. Kalau tak submit, kaki dia mari runtuhkan. Betul tak? Mari runtuhkan. Lalu orang pun bayar. Betul kan? Padahal tanah dia, rumah dia, batu bata dia, semua hak dia. Tiba-tiba ada orang mari minta pitih untuk hak dia tersebut. Zalim tak ni, tuan-tuan? Setara tu ya, zalim. Betul tak? 2 tahun dah kuliah kita ni. Zalim tak? Zalim. Ini zalim, tuan-tuan. Ini zalim. Maka kena rakyat ke jiran kita. Kena jaga rakyat. Nak sambung rumah, jangan bayar. Mesti masa tu kita akan dianggap sebagai ekstremis. Betul tak? Ekstremis. Tapi itulah yang telah berlaku ini. Yang Nabi sebut, kalau kita mempertahankan rumah kita, jentolak mari nak musnahkan, kita terhempak dan kita mati syahid. Tapi hari ni akan keluar sahabat esok tebik kau semua tajuk apa? Padah melanggar peraturan. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok. Apa orang akan pandang? Orang akan pandang dia ni jahat sebab tidak melunaskan cukai. Padahal sebenar malaikat duk tengok atas tu, siapa jahat sebenarnya? Yang jahat ialah pihak berkuasa yang menuntut cukai daripada rakyat. Maka ingatlah, yang dicatat oleh malaikat itulah yang dibelek oleh Allah pada hari akhirat, tuan-tuan. Waliyadzubillah. Jangan jadi jahat. Tak ada majlis bandaran sini. Contoh kedua, janganlah. Contoh kedua, betapa kita ni jadi gitu. Nabi mengharamkan cukai pendapatan. Sebelum Nabi jadi Nabi, Raja Mekah kutip cukai dah. Kutip kan?
Setiap hasil orang dia kutip cukai. Betul? Nabi mari haramkan. Takdir Allah, dia ni pegawai penguat kuasa LHDN. Boleh faham? Takdir Allah. Tak tunjuk siapa-siapa. Kada sini pegawai. Ada. Oh, ada. Baik. Boleh faham? Dia pula telah memburu seorang ni 6 tahun dah tak bayar cukai. Jadi kes lah, boleh faham? Masih dalam pemburuan. Kes di tangan dia. Satu hari dia mari ke surau nak mengikuti kuliah maghrib. Takdir Allah, dia terpandang sebelah kiri yang duduk di sebelah tiang. Dia faham? Contoh, dia terpandang sebelah kiri, dia pun tengok, ini adalah, boleh faham? Suspek yang telah 6 tahun dia buru. Dia tenang tak duduk sebelah ni? Dia tenang tak tuan-tuan? Adakah dia duduk dalam masjid? Betul lah pula kuliah Maulidur Rasul tu kan, Nabi mengharamkan apa jahiliah halalkan, betul tak? Contohnya cukai pendapatan. Jadi itu astagfirullahaladzim. Lagu tu ke orang ni suatu hari akan tertangkap. Betul kan? Tengok tuan-tuan, tengah-tengah dia dengar bahawa Islam mengharamkan cukai, dia teruskan juga usaha. Padahal dia boleh buat laporan, sudah 7 tahun kita memburu suspek, masih tetap tidak dijumpai. Betul tak? Tutup kes, boleh tak? Tak boleh. Boleh, tapi oleh kerana terlalu lama dia duduk dalam keadaan demikian, dia tak berasa Islam tu betul. Boleh faham? Dia tak berasa Islam tu betul, tuan-tuan. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah benda yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dia akan berasa benda tu nak lepas bila dia tahu abang dia tak bayar cukai pendapatan. Dia tak tahu sebab apa, anak beranak. Betul tak? Kalau orang lain mampu, betul kan? Dia akan buru tengok, jumpa dah, dia pergi lapor ke pejabat, saya telah dapat menjejak suspek. Mana rakam cuma rupanya 4 tahun dah duduk satu taman. Kena juga, tapi ada igat lah suara lain. Betul tak? Tebing igat malu muka. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara yang perlu kita tengok dan kita halusi, kerana kelak kita akan celaka bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dilaknat pada hari itu oleh Allah. Ma aghdarak, kamu sudah cukup mengkhianati, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita ada perjanjian. Apa dia? Syahadah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah setelah aku beriman. Wa ana minal muslimin, apabila terlaksana perjanjian itu, maka aku baru disahkan salah seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baru layak dipanggil muslim. Itu di hujung doa iftitah yang kita baca. Dan lebih jelas lagi tuan-tuan, sebagai penutup, perjanjian ini Nabi sebut melalui pengajaran Nabi terhadap kita dengan Sayyidul Istighfar. Ingat tak Sayyidul Istighfar? Ingat tak tuan-tuan? Ingat kan? Sayyidul Istighfar. Lagu mana lafaz saya tengok? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Selesai. Boleh ya? Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Tengok, wa ana ala ahdika. Apa makna? Apa makna kita baca tadi? Baca. Dah kami tak saja. Dah lihat kita tu kita baca tadi ya. Allahumma anta rabbi, Tuhan Allah, engkaulah Tuhanku. Kita buat pengakuan. La ilaha illa anta, aku mengaku ni ya Allah, tak ada Tuhan selain engkau. Engkaulah sahaja tu Tuhan yang disembah. Khalaqtani, engkau buat aku ya Allah. Wa abduka, dan aku adalah hambamu. Sebab tu dia panggil Sayyidul Istighfar. Tengok lagu mana cara kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Ngaku siapa tahap tu. Wa ana ala ahdika, dan Tuhan
Aku memperakui aku sebenarnya berada di atas perjanjianku denganmu. Kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji kita? Hak tadi, menuruti segala syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah istihad dalam Quran seperti ayat tadi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sebab apa? Langgar perjanjian. Gapo perjanjian situ? Orang Madinah dulu dia berjabat tangan dengan Nabi dan berjanji, malas dan rajin, senang dan miskin. Betul kan? Dia janji, dia tetap memperjuangkan agama. Tiba-tiba bila Allah suruh berjihad, thaqaltum, mereka berat punggung untuk bangun kerana malas. Faham tak? Turun ayat tu kerana langgar perjanjian. Janji dengan Nabi adalah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Man ata'a, apa kata Nabi, macam mana ayat tu? Siapa mentaatiku, dia mentaati Allah. Siapa melakukan maksiat kepadaku, dia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini wathiqah, ini suatu surat perjanjian kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita minta wa ana ala ahdika dan wa wa'dika, dan aku ya Allah berada di atas janjimu, di atas perjanjian dan janji. Dua benda. Perjanjian kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Janji, kalau kita taat syurga, kalau kita engkar neraka. Itu doa yang kita baca dalam sajidul istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya, maka Allah, aku ngaku segala apa nikmat yang engkau beri padaku. Wa abu ubidzambi, dari ni aku ngaku banyak juga dosa aku. Tak cara, betul tak? Faghfirli, ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab tak ada dah mana-mana Tuhan, tak ada, memang tak ada Tuhan pun yang mampu mengampunkan dosa melainkan engkau sahaja, kecuali raja-raja Melayu. Ada tak? Kan boleh ampunkan dosa tu dah. Tu masalah kita hari ni, tuan-tuan. Ada keampunan bagi pesalah. Itu syirik besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, tengok ayat. Maka perjanjian Allah sebut ma'aghdar, kamu khianat, yakni telah berjanji dengan Allah. Maka hari ni banyak dah kita khianat dengan Allah. Maka orang yang khianat janji dengan Allah atas dunia, Allah panggil pertama fasik, naik satu martabat zalim, naik lagi satu martabat Allah panggil nifaq, yakni munafik, naik satu martabat kafir, wal iyadu billah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha sebelum tiba hari yang kita perbincangkan di sini. Kerana Allah menyebut dalam banyak ayat dan Nabi sebut dalam banyak hadis, Allah tidak akan menerima taubat pada hari tersebut. Dan ni hadis ni kata, ni bukan saat dia taubat, Allah melepaskan dia di atas sebab-sebab tertentu. Illa rahmatan, Allah sebut, malaikan kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah setakat ni dulu, tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 jam setengah kuliah kita. Apa khulasah dia, tuan-tuan? Summary. Saya nak summary paling ringkas, 3 patah perkataan. Siapa dia boleh buat? Oh, kelas tu. Kan? Dia tak jadi gitu. Dia kena sebut hak larang. Kata Ustaz Fatul Bari, kalau kita nak tahu sejauh mana benda tu tak molek, kena sebut hak Allah larang. Boleh faham? Maka kena sebut haram undi UMNO. Dan ni hujah. Ni hujah Ustaz Fatul Bari.
Betul kan? Kita kena tengok hak Allah larang. Jadi kena sebut hak tu dia kata. Bila negatif dilihat secara psikologi, kita akan lari sejauh-jauhnya, tuan-tuan. Boleh faham tak? Kau tak faham lagi? Saya tak kata kau orang sini kena royak ke jiran sebelah rumah. Kan? Betul, kena royak. Tapi pengalaman saya ni cerita terakhir. Saya naik taksi kalau lupa. Naik taksi Melayu. Baru nak sembang dia hala topi, cap topi yang diberi pada pemandu taksi kan. Dia letak atas meter. Lepas tu dia hadap ke kursi penumpang. Hak tu tak tahan. Kita baru nak sebut cakap depan mata tu tak. Kita pun try. Pakcik macam mana buat taksi sekarang ni? Dia kata sikit lah, payahlah sekarang ni. Macam dia komen. Apa punca dia cik? Bila sebut punca, dia pun diam. Kita pun ni kegagalan pihak berkuasa dalam memberi peluang kehidupan yang baik. Dia diam. Tak suka tu tak? Tak suka tuan-tuan. Abang saya pernah naik taksi sebut perkara ni, dia kata, kamu tak tahu ke Allah berfirman wala in syakartum la azidannakum. Bukankah cara terbaik bersyukur kalau kamu bersyukur Allah menambahkan lagi rezeki? Jam ni tak boleh kata apa. Ada dalil tu tak? Kena bersyukur baru boleh rezeki. Biar dia mepeh. Naik taksi apa tu? Tahu dulu ada sejenis taksi Gemini. Lagu mana taksi je? Hari ni bahan tanah dah, betul tak? Tak boleh naik dah taksi tu. Wak pergi kat Pomen tak ambil. Tamu beki Pomen. Gil tak tahu saja. Ejen insurans mampu tak sambung, betul tak? Tu. Hak tu lah yang membaca ayat wala in syakartum la azidannakum. Tuan-tuan dahsyat tak dahsyat? Boleh faham ni? Lalu tanya, bila tanya, menariknya majoriti saya tak jumpa lagi yang bukan Islam berasa jelek dengan apa kita buat. Sehingga minggu lepas seorang India kata bagus, ini sangat bagus. Siapa di atas depan tangga pejabat. Bagus tuan-tuan. Ini dahsyat. Keadaan manusia ini rupanya Islam ini kalau kita bercakap orang akan dengar. Tetapi apabila hati manusia terlampau kotor, boleh jadi yang kita dengar ialah reject. Kan? Kita akan dengar tu satu jawapan yang sangat menyakitkan kita, tapi fasabrun jamil. Cakaplah dengan jiran rumah-rumah kita. Balik kampung beritahu ke pak saudara, mak saudara. Betul kan? Sudah tiba waktunya. Jangan sampai tunggu 22 hari bulan Februari 2013 kerana kalender Maya telah pun berakhir. Boleh faham tak? Kau tak faham juga. Jadi saya rasa cukup setakat ni dululah pertemuan kita. Apapun jangan lupa peringatan Nabi dalam hadis yang kita baca ni, kelak akan ada orang yang akan menyesal pada hari dia menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala kerana kurangnya amalan yang dilakukan semasa hidup di atas dunia. Dan insya-Allah akan datang saya nak sebut satu perkara. Ada di kalangan manusia tak sempat berbuat kebaikan dalam bentuk ibadah, tapi dia sempat buat satu perkara, iaitu menyeru manusia kepada Islam, dan dia mati kerana tu tanpa ibadah. Allah telah memasukkan dia ke dalam syurga. Maka ambillah peluang ni tuan-tuan. InsyaAllah akan datang. Ingatkan saya, kita akan cuba bincang tajuk tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.